Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat lagi kita meneruskan mengadakan kelas kita yang seterusnya, coaching untuk product knowledge automator. Okay, sebelum kita meneruskan kelas kita pada malam ni, uh, kita buka dulu dengan umur kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi malam ni kita akan meneruskan kelas kita untuk seterusnya berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan ospek kan, operation expenditure. Dah tiga kali dah. Ini kali yang ketiga ni bukan hantar hantar poster tu. Tapi poster ni yang ambil yang terkini lah, tarikh yang baru lah. Okay. Di minggu lepas kita tak dapat buat kelas lah. Ada banyak kekangan sikit kat sini. Uh, Minggu lepas pun uh, naik air lah apa semua problem. Internet ada masalah apa semua. Okay, jadi malam ni kita mulakan dengan kelas kita pada malam ni dengan pertama kita nak tengok kita punya objektif kelas kita malam ni lah. Objektif kelas pertama, uh, kalau kita sempat lah cover semua. Okay, untuk malam ni, pertama kita nak tengok bagaimana perbelanjaan syarikat, apa, sorry, silap ni, perbelanjaan bulanan syarikat, ini OPEX, atau operation expenditure ataupun operation expenses, boleh bertukar menjadi aset. Boleh jadi aset. Sebelum ni kita dah bayar gaji pekerja, bayar semualah operation punya cost, bayar macam tu je. Kali ni kita bayar semua tu, kita akan dapat aset. Akan bertukar menjadi aset. Dan facility ni kalau kita nampak dia punya GTA lah, of course GTA. Dan ini kita kategorikan sebagai cash flow tool. Cash flow tool. Maksudnya uh, duit yang kita guna ni maksudnya kita bukan untuk investment. Kita nak guna balik duit tu. Pengurusan untuk aliran tunai lah, aliran tunai syarikat. Okey. Itu yang pertama. Kalau sempat kita masuk juga uh, sorry, pelaburan syarikat untuk income kedua. Maksudnya syarikat dah ada buat bisnes, teruskan tak ada masalah. Jadi akan ada peluang untuk syarikat untuk melakukan investment, yang mana kita tahu investment dalam quantimeter ni boleh katakan sebenarnya free risk lah. Tapi macam mana kita olah tu bergantung pada kita punya ni lah, fund tu sendiri ataupun uh, apa betul lah, fund yang kita gunakan tu. Jadi ini kita kategorikan sebagai investment tu. Investment tu yang mana kita tahu bila sebut investment tu, duit itu memang kita nak invest. Dia akan ada jangka masa, dia bukan, kita tak boleh nak tiba-tiba nak guna duit tu, tak boleh. So maksudnya kita dah allocate memang untuk investment. Okey. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan commission pasif yang syarikat akan dapat jika uh, participate dalam kita punya ni lah, dalam dalam semua fasiliti yang disediakan kita guna, dan kita offer kepada kawan-kawan kita yang lain, syarikat-syarikat apa, kawan-kawan syarikat-syarikat kawan kita yang lain yang mempunyai masalah yang sama dengan kita sebelum ni, untuk dia menyertai um, membuat seperti mana apa yang kita buat, ataupun menguruskan OPEX seperti mana kita buat, dan dia menjadi sebagai contohnya kita nampak sebagai consultant lah, consultant. Jadi akan ada tiga keadaan atau tiga objektif. Dan yang pertama, kita pergi yang pertama dululah. Kalau kita sempat cover sampai ketiga-tiga ni, alhamdulillah. Kalau tak, kita akan bersambung lah, sambung uh, uh, objektif yang seterusnya. Okey, pertama kita pergi bagaimana OPEX boleh jadi aset. Kita faham OPEX tu cost. Cost kita tahu, cost tu akan kita bayar je, habis, selesai. Sama juga kita uruskan kod 5 bulanan kita sebelum ni. Kita
nak bayar kereta, nak bayar rumah, benda tu kita just bayar saja. Kita tak dapat benefit lain selain daripada rumah dan kereta yang kita bayar tu. Itu konvensional punya saham. Okey. Jadi sebelum tu kita nak terangkan dulu apa ini OPEX. Takut ada yang tak kenal lah, yang tak tahu. OPEX ni kalau kita tengok, dia adalah operation expenditure ataupun belanja operasi lah. Ataupun ada juga orang panggil operation expenses. Okey. Dia ada dua keadaan lah. Kalau kita individu pun juga kita boleh panggil OPEX, tapi biasa orang panggil untuk 5 bulanan lah. Tapi sebenarnya kita punya operation juga sebulan-sebulan kan. Kita duduk rumah, family kita pun kita ada operation kita juga untuk menjalani kehidupan seharian. Seperti mana syarikat menjalani kehidupan seharian dia, kita orang pun, orang biasa pun akan ada OPEX juga. Tapi tak sebut OPEX lah, biasanya orang sebut pembulan bulanan. Seperti mana bayar kereta, bayar rumah, cukai, percutian, macam-macam lah. Insurans, pendidikan, belanja dapur, simpanan dan perubatan, dan juga bagi syarikat pula akan ada gaji, itu yang paling tinggi lah, paling besar sekali. Gaji, sewa, utility, pemasaran, insurans, semua sekali yang menyebabkan cost operation, ini semua kita panggil sebagai OPEX. Okey. Jadi sebenarnya OPEX ni, pertama kita pergi pada penyataan masalah. Penyataan masalah ni maksudnya kebanyakan organisasi akan sentiasa bergelut dengan cabaran-cabaran yang saya sebutkan di bawah ni. Ini biasalah, ini biasa. Semua akan hadapi. Tapi macam mana kita overcome? Okay, pertama, berlaku peningkatan pembelanjaan operasi. Bila company dah sampai level untuk expand, so automatic cost kita pun akan jadi expand. Increase operation expenses. Itu apa-apa, selari lah, selari dengan perkembangan syarikat. Kedua, berlaku ketegangan kewangan berterusan ataupun ongoing financial strain. OPEX ni wajib untuk maintain company punya operation lah. Wajib bayar. Tapi macam mana kita nak uruskan. Okay, ini biasa akan berlaku. Okay, ketiga, keperluan untuk penyelesaian mampan. Yang mana ataupun need for sustainable solution. Jadi hari ni lah. Hari ni saya akan terangkan macam mana kita nak offer satu solution yang sustainable solution lah. Penyelesaian mampan ataupun kelestarian penyelesaian. Itu bahasa macam mana kita nak ubah cara lama kepada transformatif kepada cara yang baru, yang lebih memberi benefit kepada kita, memberi benefit kepada syarikat. Okay, seterusnya adalah ketahanan kewangan, so financial resilience. Macam mana company nak sustain dalam meneruskan dia punya bisnes dia sehari-hari. Perlu ada ni lah, perlu ada ketahanan kewangan. Dan seterusnya adalah tiada dana kecemasan. Ini banyak sangat yang berlaku. Masa syarikat tengah sihat, dia tak ada menyediakan dana kecemasan untuk syarikat. Jadi, solution yang kita utarakan pada malam ni, termasuk semua sekali apa yang saya terangkan kat sini, penyataan masalah ni kita nak selesaikan dalam satu solution saja. Satu penyelesaian saja. Oi, main telefon kah? Okay, jadi, pertama kita tengok dulu OPEX ataupun pembelanjaan syarikat kita untuk 20 tahun akan datang. Ataupun 20 tahun akan datang lah. Ataupun 10 tahun selepas dan 10 tahun akan datang. Kita berada di tengah-tengah contoh. Okay. Jika OPEX syarikat kita 100,000 sebulan, maaflah contoh yang terlalu tinggi, sebab ini adalah syarikat. Kita estimate syarikat lah. Tak tinggi tak rendah ni, yang sedang-sedang. Okay. Sebab saya pernah jumpa syarikat biasa je, syarikat tu jual barang-barang online apa semua, tapi dia punya OPEX dia 1 juta lebih sebulan. Ada company yang biasa-biasa baru operate, dia ada OPEX dalam 30-40 ribu sebulan. Jadi kita ambil yang middle 1 ribu. Ini contohlah andaian, contoh. Jadi sesuaikan dengan setiap OPEX setiap syarikat lah. Okey. Andaikan OPEX ni dalam masa 20 tahun tak berubah. Ini contoh, dalam masa 20 tahun tak berubah pun. 1 ribu je sebulan. Jadi ini adalah kita punya outlook, 20 years outlook OPEX untuk setiap syarikat. 1 tahun, 80 million, kali 1 ribu sebulan. Kali 5 tahun, 6 million, 6 juta, 10 tahun, 12 juta, 15 tahun, 18 juta, dan 20 tahun,
24 juta. Ini yang akan tuan-tuan akan bayar. Kalau tuan-tuan dah lebih dah lalui 10 tahun, maksudnya dah 12 juta dah tuan-tuan bayar OPEX tuan. Maksudnya ada 10 tahun lagi. Untuk jangkaan kita untuk 20 tahun. 20 tahun akan datang, macam mana? Lagi 12 juta. Jadi macam mana kita nak uruskan kita punya OPEX ni? Kalau kata kita tengok kalau tuan-tuan dah ada plan ataupun sekarang dah buat lah. Maksudnya dah guna bank facility atau apa macam-macam lah cara untuk nak cover OPEX ni ataupun nak financing OPEX yang sedia ada ni. Boleh tengok juga cara ni macam mana, nanti compare. Nanti boleh compare. Jadi kalau dah ada sebarang plan ataupun untuk membayar OPEX syarikat ni, kalau dah ada boleh tengok perbandingan nanti dengan cara yang kita tunjukkan ni. Kalau belum ada, kalau tak ada, uh, boleh boleh uh, boleh mendalami lah cara ni macam mana kita menyelesaikan ataupun membiayai OPEX kita setiap bulan, dan secara tak langsung dia betul-betul jadi aset. Ini nanti saya terangkan ke depan. Okey. Okey, ni solusian awal. Solusian awal yang pernah dilakukan oleh syarikat-syarikat besar. Dia buat cara macam ni. Dia melibatkan emas juga. Melibatkan emas. Semula macam GTA. Tapi dia buat secara manual lah. Secara manual. Uh, kita dengar lah apa cara dia. Okey, ni tuan-tuan kenal kot. Ini Ko Fazil merupakan owner kepada Malakat Mall dan juga Venue Bank Tadika. Dia lebih kurang, tidak saya 102 cawangan tu 201 cawangan macam tu lah. Saya lupa. Tapi dah beratus cawangan lah yang dia ada dekat Malaysia ni. Jadi kita dengar dulu apa dia kata berkenaan dengan solution yang dia buat sebelum ni. Sebelum dia pergi kepada quarter meter ni, tengok apa solution yang dia buat. Saya sebenarnya diajar oleh satu haji ni lah, Haji Din. So dia ajar saya teknik macam mana nak selamatkan belanja syarikat menggunakan emas sebagai sandaran. Masa tu kita diajar menggunakan emas fizikal. Dan kami pun tertarik lah macam mana boleh selamatkan OPEX, sebab kita selalu OPEX ni macam kami ni kumpulan yang besar lah. Even 2 years ago pun staff kita 1,500 dah sebelum Malakat pun. OPEX sebulan pun 4 juta kan. So it's not small. So bila ada solution yang kata boleh selamatkan OPEX, of course lah saya ni bukan sifu tapi memang banyaklah buat pelaburan sendiri, cari ruang macam-macam lah. Kita ni bukan orang senang kan, tak ada siapa-siapa funder, buat semua sendiri kebanyakannya. Jadi bila ada ruang, ada orang ajar, kita pun buat. So saya pun cuba teknik yang diajarkan. So kita pun belilah beberapa kilo emas. So we started with that lah, physical dulu. Lepas tu gunakan sistem Ar-Rahnu sebagai sandaran. Dia adalah calculation dia. When I saw the calculation, it makes sense. So kita pun cuba buat up to certain level. Bila pergi ke Ar-Rahnu kata dah max limit. So you tak boleh dapat dah facilities baru. Jadi satu hal lah, kita punya, bila kita buat sebab kita tak buat 100 gram, 200 gram kan, minimum pun 1 kilo kalau kita beli kan, sebab amount besar nak cover. Bukan pasal banyak duit, pasal kos kita tinggi. So kita cari macam mana kita, masa tu saya tak fikir pasal untung pun, tak kira pasal kalau emas ni ada untung pun, kita dapat for saving pun jadilah. Sebab dia punya idea dia, bayangkan kalau katakan kita punya OPEX macam saya lah, OPEX 4 juta sebulan, setahun dah 96 juta. Kalau 96 juta ni dapat simpan 25% pun dah kira gempak dah kan. Okay, OPEX ni belanja operasi syarikat, bayar sewa, bayar gaji, bayar all the api, air, elektrik sebagainya lah. So kita sandarkan dengan emas lah masa tu. Teknik yang diajar pada saya tu lah menggunakan emas fizikal. Kita beli emas fizikal, lepas tu kita Ar-Rahnu kena tambahan lah. Maknanya daripada OPEX tu kita tambah sedikit dan kita manage the cash flow untuk membolehkan kita beli balik something like that lah. Lepas tu kami start dekat sistem emas fizikal tu sebab dia ada limit untuk kita apply. Lepas tu dan proses lah. Bila you nak pergi ke Ar-Rahnu, kalau 1 kilo dia tak ada mesin, kena pergi SAA, all that proses lah. Tapi kita still buat juga walaupun cost dia tinggi. Sebab justification is
emas punya sandaran tu akan over period akan menguntungkan kita lah. Tapi pada waktu tu saya tak fikir untung pun. Saya fikir kalau saya dapat paksa simpan pun dah kira bagus dah. Sebab paksa simpan dengan emas, maksudnya duit kita ada dalam emas. Okey. Okey, jadi daripada video tadi, daripada percakapan dia tadi, kita dapat simpulkan bahawa cara yang dibuat adalah objektif yang dibuat adalah untuk selamatkan dia punya OPEX. Selamatkan dia OPEX dengan menggunakan emas digital dan menggunakan kaedah Arahnu. Yang dia beritahu tadi lah, beli emas, pergi pajak, lepas tu dapat cash, tebus balik, beli lagi. Setelah dia akan berulang-ulang. Okey. Jadi yang kita nampak dekat sini, fungsi utama, tujuan ataupun objektif utama yang dibuat adalah untuk cost saving. Cost saving, bukan untuk profit pun, untuk cost saving dulu. Kalau dapat dia kata kalau dapat cost saving 35% pun dah kira gempak kan. Okey. Cuma kita faham kat sini kenapa dengan emas. Kenapa buat benda ni dengan emas. Kenapa dengan emas nak buat OPEX ni. Pertama, kita tahu emas ni komoditi emas global yang sangat-sangat stabil. Kita tahu over period dia akan naik, dia akan memberi keuntungan bila kita beli sekarang. Kita tanya macam tu. Pertama, pelaburan emas ni tak boleh muflis lah sebab harga dia dia tak macam saham. Saham boleh jatuh sampai kosong, saham tu boleh keluar daripada papan utama saham tu sendiri. Boleh terkeluar kalau saham. Kalau futures, kalau kata macam emas ni futures kan. Dia uh, akan ada demand sampai beli-beli. Jadi emas ni takkan boleh jatuh. Uh, dia harga emas turun naik tapi tak boleh jatuh sampai dah tak ada jual beli pada satu hari je. Maksudnya takkan ada berlaku macam tu. Dan pelaburan emas ni bertindak sebagai lindung nilai inflasi. Ini kita faham lah. Kalau kita guna duit akan ada inflasi. Kalau emas dia akan nilai dia akan maintain. Jadi pertama, seterusnya dia mengurangkan risiko dan membina kekayaan. Kita tahu bila kita invest dalam emas, satu hari kita akan gain profit daripada kenaikan harga emas. Kita tengok 20 tahun lepas, harga dah baru RM35 satu gram. 20 tahun lepas, RM35 satu gram. Sekarang dah RM300 satu gram. 200 lebih lah, sampai 300 satu gram. Jadi nampak dia punya kenaikan harga emas. Kalau 20 tahun akan datang, satu tahun kan, boleh double daripada harga sekarang. Okay. Jadi emas adalah tempat selamat untuk semua. Kita panggil safe haven. Dan sorry. Yang inilah simbolik yang kita boleh tengok daripada our prophet itu sendiri beritahu 1400 tahun yang lalu harga kambing yang sihat dan sihat dan gemuk, satu ekor adalah 1 dinar emas. 1 dinar emas ni lebih kurang 4.25 gram. Dan kalau kita tengok harga kambing sekarang pun masih lagi lebih kurang 1 dinar emas. Ada punya value dia. Jadi value dia kita tahu emas ni. Okay, jadi cara yang Kuf Fazil bagi tahu tadi macam ni. Cara dia. So daripada syarikat dia, so OPEX yang duit yang nak bayar OPEX tadi tu, dia akan beli emas. So dia akan beli emas, lepas tu dia akan gadaikan emas dia di Aranu. Gadaikan emas dia ke Aranu. Lepas tu akan dapat balik cash. Tapi cash kat sini tak banyak lah. Aranu biasanya paling-paling banyak pun dia boleh bagi dalam 70% daripada nilai emas kita tadi. Lepas tu emas tu disimpan lah. Lepas tu dapat cash tu, kita bayar OPEX. Jadi untuk dapatkan 100% nilai OPEX, masa kita nak beli emas tu, kita kena tambah sikit duit. Itu cara yang dia beritahu tadi lah. Okay. Jadi kalau kita tengok, yang contohnya yang dibuat tadi, untuk bulan pertama, kalau kita buat OPEX dengan 100,000 yang contoh syarikat kita ni 100,000, kalau OPEX kita ni 100,000, kita akan buat, kita kena tambah sikit 100,000 tadi tu dengan profit kita. Sebab saya silap ni, 100,000 bukan satu ni, 1 juta, 100,000. Maksudnya 70% daripada 100% nilai emas. Kalau kita buat dekat Arahnu, kalau kita convert jadi cash, dapat 70% kan. Jadi 70% tu adalah 100% nilai emas. Jadi berapa modal yang kita nak beli untuk dapatkan 100,000 ni. Jadi kita kena bahagikan 70%. Bagikan 70%.
Jadi kita akan dapat RM142,857. Yang ini nilai yang kita perlu beli untuk bila kita convert balik pada tunai dekat pajak gadai tu kita akan dapat RM1,000. Sebab apa? Sebab kita cuma dapat 70% saja. Okay, jadi modal yang perlu beli adalah RM142,000 lah. RM142,000. Jadi ini modal untuk beli emas. Saya bundakanlah jadi RM143. Lepas tu Arano akan dapat 70%. 70% daripada 143 ni kita akan dapat 1,000 lah. Ada plus sikit. Dia bisa digenapkan nilai dia supaya mudah kita faham. Okey. Lepas tu akan dapat 1,000 yang kita dapat ni kita bayar OPEX 1,000. Dan upah simpan dia dalam masa upah simpan dia lebih kurang 1% sebulan. Sekarang lagi tinggi. Sekarang lagi tinggi. Tapi saya letaklah average 1%. 1%. 1% sebulan. Maksudnya 12% setahun. Dan tempoh facility dia average kita ambil 12 bulan. Ada yang tahun setengah, ada yang 6 bulan. Tapi kita letak, ada juga yang buat Arano buat 12 bulan. Jadi kita letak 12 bulan. Dan facility adalah limit. Maksudnya facility ni servis ni lah perkhidmatan ataupun facility yang ditawarkan oleh Arano ni dah ada limit. Dia tak boleh hari ni kita buat 10, esok buat 10 lagi. Jadi tak boleh sentiasa ni sebab dia ada limit. Nak 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 jadikan limit tu available untuk kita pula, kita kena tebus balik, bayar dia dulu, and then baru kita boleh pajak balik. Macam tu lah. So berlaku tebus pajak dan gadai dan tebus macam tu lah. Tebus balik. Sebab macam tu. Jadi akan ada leceh lah. Dan risiko aset, kalau kita tak tebus balik sampai 12 bulan, kalau kita tak tebus, aset kita kena lelong lah. Kalau kita tak tebus. Bayar balik yang RM100,000 ni berserta dengan dia punya upah simpan. 12% setahun ni banyak ni. Okay. Jadi ini untuk bulan pertama. OPEX ni untuk bulan pertama. Dan kita faham kalau OPEX syarikat ni kita kena buat setiap bulan. Kan setiap bulan baru kita akan ada, baru setiap bulan kita boleh cover kita punya OPEX. Ataupun kita boleh biayai kita punya OPEX. Okey. Jadi kalau kita ulang setiap bulan, macam 1,000 tadi, kita dah tambah 42% kat sini. Jadi 143,000. Pajak balik, gadai dekat Arano dapat 100,000, 17%. Kemudian bayar, dapat ke company. Lepas tu bayar OPEX. Dan ulang balik benda ni setiap bulan, dia akan jadi macam ni lah, lebih kurang. Dia akan jadi macam ni. Penambahan, kita anggap OPEX tu tak berubah setiap bulan. 100,000 setiap bulan, until 20 tahun. Dan ni setahun lah, saya bagi contoh setahun. Kalau kita tengok kat sini, ini 1.2 juta, bukan 1.2 juta. Okey, jadi ini adalah setiap bulan punya rekod. Kalau kita nampak dekat kita punya account nanti pun, kita akan nampak setiap bulan, setiap row ni akan mewakili satu bulan. Okey. Dan kalau kita tengok kelemahan yang ada kat dalam Arano, pertama dia facility adalah limit. Limit maksudnya contohlah satu orang ataupun syarikat ni bagi up to 2 million. Lepas tu nak buat tak boleh dah. Kena tebus dulu, lepas tu beli pajak balik macam tu. Tapi bila tebus dan pajak tu akan berlaku susut nilai lah sebab kita bayar lebih kan. Bayar lebih setiap kali kita beli, kita nak tebus tu balik. Okey, fee 12% tahun kita tahu itu tak terlalu tinggi. Dan dia ada limit masa 12 bulan. Lebih pada tu tak tebus kena relong lah. Dan berlaku markdown. Markdown ni maksudnya kita beli emas fizikal. Kita tahu jual beli emas ni dia akan ada price dia, akan ada harga jual dan harga beli. So masa kita beli, of course kita akan kena markup. Kita dikenakan markup, harga tu akan dinaikkan. Dan bila kita nak jual balik emas kita tadi, kita akan kena markdown ataupun discount. Kita tak akan dapat harga semasa lah maksudnya. Dan satu lagi adalah risiko aset kita kena lelong. Jadi kesemua ni dia akan mengundang kepada dia akan jadi stuck lah. Jadi pun Fazil pun beritahu dia terperangkap dalam limit facility dan limit masa. Jadi dia kos dia terlalu tinggi. Kos terlalu tinggi untuk membuat ulangan dia. Ulangan untuk tahun yang kedua contoh. Dia akan berlaku kos yang tinggi lah. Okey, tapi tetap akan ada kalau ikut calculation tu next time over period dia akan menghasilkan profit
Kalau dalam satu tahun tu berlaku kenaikan 20%, maksudnya kita tahu aset kita tu dah bertambah 20%. Okey. Jadi apa solution yang kita nak bawa hari ni untuk eliminate semua kelemahan ni? Semua kelemahan dan semua penyataan masalah yang sebutkan tadi, kita nak eliminate dengan satu solution saja. Okey. Okey. Untuk solution yang terkini, kita menggunakan kaedah GCA lah. Okay, kita dengar So bila Quantum Metal, actually Puan Aida, which is my senior dekat ITM Arau, approach us and then offer us the QM solution, kita dah familiar lah dengan the OPEX recovery model dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat, kami pun study lah, this is too good to be true pada waktu tu, sebab daripada bayar 12% setahun punya cost Arahnu kepada hanya bayar 3.5% dan tak perlu bayar pula, bayar masa kita jual. Ini untuk produk GCA lah yang monthly kita beli tu kan. Kalau kita tak, I mean the way they show us is calculation ni kita boleh recover back the capital yang kita, I mean the OPEX tu. Bayangkanlah, like I said, if we can recover kita punya OPEX walaupun 20-30% pun dah banyak dah, sebab kita punya value besar. So bila QM datang dengan solution pada waktu tahun lepas, yang mana pada waktu tu dia punya margin of facilities tu hanya 75%, which is sama dengan Arahnu. Jadi kita pun rasa tak adalah rasa pelik pun. Rasa okey lah, sebab kita dah biasa dah emas fizikal. So bila kita buat dengan QM, pada waktu tu pun saya pun tak pandai sangat the knowledge of product. Saya ada team saya yang actually buat analisa lah, tapi kami pun test. Kami test, tapi test tak adalah test 100-200 ribu. Kita beli few million juga. So dapat duit, kita beli emas dulu, baru kita belanja, dapat cash kan. So I think we puluh juta kat lah kita beli kan. So we bought. Tapi masa tu cuak juga lah, sebab sistem QM ni dia very transparent. So you can see kan, every price movement, macam mana you punya balance semasa sebagainya. So we cuak jugalah, betul ke ni, betul ke? Dan Masya Allah, nak jadikan cerita, masa tu saya bulan 10 tahun lepas saya ke Turki. Bila market buka, border buka, saya pun fokus masa tu brand branch expansion. Kita pergi beli tadika di Turki, buka cafe di Istanbul, kita start the import business, we bought a hotel. Dan kita pada saya ingat bulan 2 itu gold naik dan we exited every position. Yang GAE punya produk, yang GCA. And Alhamdulillah dengan duit itulah kita berjaya bayar 2 warehouse kita yang kita beli, patutnya dapat pinjaman tak dapat beli cash. Okay. Jadi solution yang dibawa adalah melalui QM. Macam mana cara sama, semula macam pajak gadai tadi. Cuma di eliminate semua pain point yang ada dekat pajak gadai tadi untuk melakukan OPEX punya recovery ataupun financing OPEX dia. Okay. So sama juga OPEX menggunakan emas tapi buat di quarter metal. Okay. Macam pajak gadai tadi beli dekat tempat lain, beli mungkin dekat mana-mana supplier gold lah. Okay. Lepas tu baru bawa ke Arano. Tapi cara quarter metal ni kita boleh beli di quarter metal, which is price dia sangat rendah, 7% saja. Lepas pada tu kita boleh jual balik ke quarter metal. Beli kat quarter metal dan jual balik pada quarter metal. Jadi emas kita ni memang tak bergerak lah, maksudnya kat situ je lah. Jadi tak payahlah kita nak angkut pergi pajak gadai, nak pergi SIA apa semua, tak perlu. Dan emas yang kita beli daripada quarter metal dia akan ambil pada market price. Itu yang best. Dia tak ada markdown ataupun dia tak ada discount. Mesti tak ada kat tempat lain kot. Tempat lain nak jual balik, of course kena discount. Okay, jadi kunci utama dia bukan for saving lagi dah. Dia nak cover OPEX dia. Dia nak cover OPEX. Maksudnya OPEX dia kalau 100 ribu, dia nak cover. Kalau kata 35%, maksudnya OPEX dia cuma bayar 75 ribu saja. 75 ribu tu akan dapat balik selepas berlaku kenaikan harga emas. Macam mana benda tu berlaku? Okay. So, cara sama daripada syarikat dia, OPEX, silap. Paketnya 1 million saja. Salah pula ni. Okay. So, abaikan dulu figure ni. Figure ni katanya 100 ribu je. 100 ribu. Tapi kita kalau dekat sini
kalau tambah 18% lah. Kenapa 18%? Macam tadi, kita punya OPEX bahagi dengan 85%. Sebab pajak gadai 70%. Dekat dekat kontimeter dibagi kita cash balik daripada nilai emas kita tu 85%. Tinggi. Jadi kita akan dapat, kita akan tambah lebih kurang 17 point berapa persen. Saya gunakan dari 18% saja. Okay, lepas tu dapat balik cash dalam masa 1 ke 3 hari. And then kita pun bayar OPEX macam biasa. So, bayar macam biasalah OPEX tu. Masuk dalam akaun syarikat dan bayar balik, bayar OPEX kita untuk dalam masa 1 ke 3 hari. Jadi, semua kelebihan yang ada dekat sini, semua disadvantage ataupun pain point, kelemahan yang ada dekat pajak gadai tadi, dia akan eliminate satu persatu. Contoh, bila facility tu ada limit, maksudnya satu orang tu cuma dapat a few million maybe kalau untuk syarikat kan. Kalau personal mungkin up to 250,000. Lepas tu nak buat lagi dah tak boleh dah. Kena tebus balik. Kalau kat sini dia tak ada limit. Dia tak ada limit facility. Dulu ada limit, saya tak ada limit. Selagi mana stok masih ada. Dan stok ni kita faham meter bila stok dia habis, bagi masa sehari 2 hari, kita akan restock balik. Itu kebiasaan berlaku. Pernah juga stok habis. Jangan bukan kata tak habis. Yang pernah stok habis dekat meter. Tapi dia akan cepat, dia restock tu cepatnya. Fee pula 12% setahun, dah jadi 3.5% setahun. Which is tak perlu bayar pun. Maksudnya, dah cukup setahun, bukan kena bayar pun 3.5 tu. Kita bayar semasa kita nak jual balik kita punya emas ataupun kita nak inventory kita punya asset kita tadi pada quarter meter, jual semula pada dia, barulah dikenakan upah simpan. Okey, asal ni tak ada limit masa, bila dalam quarter meter, dia tiada limit masa. Tak ada limit facility, ni tak ada limit masa. Maksudnya berapa lama uh, apa uh, facility yang kita ambil tu, berapa lama kita boleh hold mengikut kehendak kita. Contohlah 1 tahun rasa macam tak banyak lagi profit yang kita dapat. So kita boleh sampai 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun. Terpulang pada kita. Tapi ingatlah, fee 3.5% setahun. 2 tahun dia akan jadi 3% daripada kenaikan harga emas. Daripada jumlah pembiayaan yang kita dapat yang 85% tu. Okay. Kalau market price pula, kalau harga emas bila kita jual balik akan berlaku markdown. Kalau di quarter meter kita akan dapat pada market price. Tak berlaku markdown, tak berlaku discount. Kalau harga masa tu 300 dah, quarter meter akan beli balik pada kita. Itu satu advantage ya. Okay. Dan risiko pada aset pula kalau guna di pajak gadai, kalau kita tak tebus kena lelong. Tapi kalau kat quarter meter tak ada lelong. Sebab apa tak ada lelong? Sebab kita tak perlu nak tebus pun. Kita boleh jual balik terus kepada quarter meter. Sebab apa kita boleh biarkan sampai berapa lama pun sebab dia tak ada limit masa. Itu kaitan lah. Related antara ada limit masa ni. Jadi automatic kita punya aset ni takkan ada risiko kena lelong. Jadi facility ni memang best gila. Memang orang kata tadi pun kita dengar dia kata too good to be true. Asalnya sebelum pada dengar dia punya keseluruhan penerangan tu dia kata macam too good to be true. Tapi dia dah buat dah beberapa tahun sampai sekarang dia masih lagi buat menggunakan kaedah macam mana selamatkan OPEX ni menggunakan kaedah GCA ataupun Group Convert Account di Kota Malaysia. Okey. Cuma sekarang ni kita cuma perlu tunggu ataupun kita perlu decide berapa persen kita nak cover OPEX. Okey, kalau ikut daripada suggestion dia yang terbaru setiap rekod ataupun setiap bulan yang kita beli tu kita perlu tunggu sampai harga tu naik 100% untuk baru terminate. Itu dia punya inilah cadangan dia. Maksudnya kalau kita beli bulan ni harga 300, maksudnya kita tunggu sampai harga tu jadi 600. Nak jadi 600 tu berapa lama masa? 5 tahun, 10 tahun, tak kisahlah. Tapi harga tu dah naik 100%. Tertolak dengan fee apa semua tu, kita akan dapat plenty lah, banyak lah dia punya profit daripada kenaikan harga emas tu. Sebab kita tak keluarkan kos yang banyak pun. Berapa yang kita punya cost saving kita? Tadilah 17% ataupun 18%. Sebab yang lain kita akan dapat balik 85% tu. Okay.
Jadi kalau kita tengok perbandingan dia antara QM dengan apa? Kalau dekat QM ni, maksudnya kalau 1,000, kita kena tambah lebih kurang 18% saja. 18% saja. Sebab apa? Kita dapat 85%. Jadi QM, kita beli JSA, kita beli emas dekat QM, 118,000, beli di JSA, lepas tu kita convert balik 85% dapat 100,000. Dan kita bayar OPEX 100,000, lepas simpan cuma 35% setahun, facility, tempoh facility ada limit, dan facility yang diberikan tiada limit. Lagi stok masih ada. Dan risiko aset kena lalung, tak ada risiko. Jadi kalau kita nampak dekat sini, ada dua yang kita nampak ada perbezaan lah. Pertama dekat sini, dari segi force saving ni, kita nampak dekat sini kecil. Dekat sini besar. Walaupun lebih besar, kalau kita nampak besar ni bagus lah. Banyak kita simpan aset kan. Tapi kita kena tengok kat sini pula. Upah simpan berapa tahun. Dan dia ada limit. Jadi kaedah lama ni pun masih lagi orang kata relevan untuk dia masa tu. Untuk market mount. Sebab apa? Sebab over period dia boleh menghasilkan profit. Harga emas akan naik. Tapi gunung Kota Metal ni lagi bagus lah sebab dia eliminate semua pain point yang ada dalam konsep Warana tadi tu. Dah tak ada masalah lagi dah. Kita boleh hold sampai berapa lama yang kita nak dan dia tak ada limit. Berapa berapa banyak kita beli pun tak ada limit. Lagi mana stok masih ada. Okay. So macam ni lah. Dia tak libatkan orang lain, tak libatkan pihak lain, cuma Kota Metal je. Sebab tadi kita yang ni lah, 1,000 beli OPEX, tambah 18%, belikan 118,000, beli kat Kota Metal, lepas tu convert kepada cash, dapat 85%, kita dapat 100,000 balik, dapat ke syarikat dalam masa 3 hari untuk bayar balik OPEX. Okay. Jadi inilah setiap bulan bila diulang, setiap bulan, dan kita boleh apa, hold je, kita boleh apa, boleh simpan je kita punya aset ni, sehinggalah harga emas tu mencapai harga yang kita hendaki untuk kita pemilik untuk dapatkan profit. Okay. Okay, ini contoh lah. Ini contoh andaikan masa bulan pertama kita beli pada harga 280, lepas tu harga terkini RM350 segram. Kalau kita nampak tu bulan pertama je, daripada nilai asal dia, kita beli 118,000 dengan RM280 segram, nilai gram emas yang kita dapat dia berapa 421 gram. Pada harga yang terkini RM350 segram, nilai dia dah jadi RM148,000. Lepas tu tolak dengan 85%, 85% ni berapa? 100,000. Lepas tu fee dia lebih kurang berapa sebulan. Mana dia letak sini tak tunjuk. Adalah fee dia lebih campur fee dengan 85% dia akan jadi 104,000. Tolak dia akan ada balance kita 44,000. Kita nampak tak kat sini? Kita ada balance daripada OPEX yang kita buat ni dengan sedikit force saving 18%. Kita dapat ada profit daripada kos yang sebelum ni kita bayar tak ada tak ada benefit baru. Tak ada benefit lain lah daripada kalau bayar gaji dapat bekerja lah, dapat gaji lah, dapat orang yang bekerja kan. Tapi kalau kita buat cara dengan GCA ni, atau cara dengan Kota Metal ni, kita bayar gaji atau bayar kita punya OPEX, kita akan dapat ada untung. Ini kalau RM350 segram. Kalau naik sampai 400, 400 setengah, 500, tu berarti banyak untung bersih yang kita akan dapat. Samulah setiap rekod yang kita beli setiap bulan ni, bergantung kepada harga terkini dan bergantung kepada harga beli ketika kita beli tu. Okey, ini contoh. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana keadaan apa OPEX yang kita buat tu. Dia bukan actually OPEX lah, tapi bila kita buat melalui syarikat, dia akan jadi sama je macam rekod yang saya tunjukkan nanti. Okey. Jadi kat sini summary sikit. So, kalau kita tengok daripada perbandingan antara Arahnu dan Kota Metal tadi, so kat segi facility ni 70%, 85%, lepas simpan 12% setahun, 35% setahun. Tambah modal, maksudnya yang ni setahun RM500,000, yang ni RM200,000 je, maksudnya ni 43%. Yang ni 18%. Sikit lah modal yang kita nak kena tambah dalam ni. Kalau tempoh facility ni ada 12 bulan, yang ni tiada limit. Risiko lelong pula ini ada kena lelong, yang ni tak ada lelong.
kat sini kita nak buat perbandingan antara satu kelebihan dengan perkara yang luar biasa. Luar biasa ni maksudnya bukan sekadar kelebihan je. Memang tak ada dekat tempat lain. Okay, contoh kat sini. Kalau kita tengok tiga atas ni, dia cuma satu kelebihan je. Kalau RM70, yang ni 85, maksudnya kelebihan je. Kan? Satu kelebihan saja. Kalau yang ni upah simpan 12% setahun, yang ni 35% setahun. Sikit lah, sikit dia punya fee yang kita perlu bayar. Satu kelebihan saja. Sama juga yang kat sini. Tapi kalau yang untuk yang bawah dua ni, tempoh facility dan risiko lelong ataupun yalah risiko lelong tempoh facility, kita nampak benda ni macam yalah 12 bulan ni tak ada limit. Sebenarnya ni adalah perkara yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Sebab daripada bertukar ada limit kepada tiada limit lah, dia bakal memberi satu satu menghapuskan semua semua dia punya pain point yang ada dalam dekat arah ni. Pergi ke, bila berada dalam facility yang automated. Macam tu. Jadi luar biasa lah. Tempat lain tak ada. Tempat lain tak ada. Setakat ni tak ada lagi tempat lain yang menawarkan facility yang macam ni untuk membiayai OPEC sesebuah syarikat yang mana bila company tu melakukan benda ni, dari segi teori ni macam ni lah, tapi praktikal pun sama je dia akan jadi macam ni. Dia akan menjadi satu perkara yang sangat-sangat luar biasa bila kita boleh kita boleh manage kita punya cash flow tu, dan in the end kita akan menghasilkan profit daripada cost yang kita bayar setiap bulan. Ini yang kelebihan dia. Dan yang penting sekali adalah untuk membina dana kecemasan untuk syarikat. Okey, bila sebut pasal dana kecemasan ni, kita, macam saya kat dalam satu sektor bisnes, boleh dengar setiap tahun banyak syarikat baru yang tumbuh, banyak syarikat baru yang tumbuh, yang membuat sale yang tinggi, berjuta-juta sale. Lepas 5-6 bulan, kita tak dengar lagi syarikat tu. Kenapa macam tu? Allah Alam, mungkin dia tak boleh sustain dengan dia punya bisnes dia. Tapi saya rasa kalau dia boleh buat ketika syarikat dia tu sihat, sihat maksudnya banyak profit, dia mungkin tak buat cost saving untuk dana kecemasan dia. Jadi dengan cara tadi kita buat DCA tadi tu, setiap bulan kita buat ni, dia automatik menjadi satu dana kecemasan kepada syarikat yang mana over period, contohlah dah 5 tahun berniaga, lepas tu kita nak ubah bisnes. Bisnes tu dah tak boleh pergi dah, contoh. Nak ubah bisnes kepada bisnes lain. Perlukan modal. So kita tengok dalam kita punya holding inventory tadi, berapa banyak kita punya aset yang kita ada dan berapa banyak modal yang kita perlukan. Kita just terminate saja mana yang ada profit yang tinggi. Lepas tu dapat cash, kita boleh start over tayangan baru. Tak perlu nak pergi buat pinjaman bank, tak perlu nak apa, sebab itu satu keadaan lah. Okay. Satu keadaan lagi yang mana syarikat yang mana dah tak boleh nak sustain dengan jualan. Dan dah down. Gaji pun dah tertunggak apa semua. Jadi cash flow dah tak cantik. Kalau kita keadaan syarikat dah macam tu, kita nak pergi cari bantuan dekat bank untuk meneruskan bisnes. Saya tak rasa lah bank boleh tolong sebab keadaan cash flow tu dah tak berapa cantik kan. Bank tolong ketika syarikat tengah strong lah. Cash flow tengah strong. Tapi bila ada cara macam ni, bila syarikat kita buat cost saving macam tadi, automatik kita boleh start over syarikat bila keadaan syarikat dah teruk. Boleh start over. Nanti saya tunjuk macam mana dia punya hasil dia. Okey. Sebagai contoh saya tunjuk dia punya ni. Okay. Ni contoh bila buat setiap bulan dia akan jadi ni senarai yang berlaku bila kita buat bila kita buat setiap bulan tadi. Ulangan setiap bulan yang kita buat tadi dia akan jadi macam ni lah. Setiap bulan kita buat dia akan jadi satu senarai. Satu senarai ni berapa total gram dia, berapa harga masa kita buat, dan kat sini kita akan nampak gain loss dia kat sini. Gain loss ni maksudnya harga terkini sekarang ni dah tinggi nak bandingkan harga ketika kita buat OPEX ataupun kita buat gold convert ni. Dah tinggi sikit. Maksudnya daripada gram yang sedia ada, gram ni, so darab dengan harga semasa, tolak dengan harga yang dulu, masa ada perbezaan kenaikan harga kan, ini kita nampak kita punya profit. Tapi kita nampak kat sini adalah kita nampak untung rugi. Jadi bila dah ada untung, dah nampak untung, company tu dah
Orang kata dah macam dah tak boleh nak jalan sangat kan. Boleh tengok daripada sini, boleh 1 minit. Ini orang kata buat ni saya buat dalam tahun lepas ni tahun ni. Dalam tempoh 2 tahun. Tak banyak lah maksudnya. Buat pun sebab ini akaun individu. Tak banyak. Tengok kat sini dia punya nilai dia. Ada 1,000, ada 100, ada 600. Tak besar. Okey. Okey. Ini yang saya boleh nampak tak? Sekejap. Saya pilih mana ni? Okey. Ini ini kalau kita tengok ni kita nampak tahun ni. Ini yang lama ni. Sekejap. Baik, ni. Kalau kita pilih sekarang lagi. Okey, kita andaikan harga terkini ni lah. Yang biasa dia sekejap. Sekejap. Harga terkini 6438. 6438. Okey. Ini rekod yang saya buat daripada 2016. Daripada 2016. Okey. Daripada 2016, 1 bulan 1 2016 hingga uh, bulan 5 baru ni 2023. Okey. Ini contoh lah. Contoh daripada 2016 tuan-tuan dah buat. Dengan anggaran lebih kurang berapa ni sebulan. Uh, tak kisahlah nilai dia berapa. Saya lupa ni dalam 5,000 kot, 5,000 ringgit je sebulan. So nampak tak dia punya profit and loss ni kat tepi ni. Walaupun dah daripada 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dah 7 tahun. Ni ada hari kat sini. Ada 2,887 hari. Sebab kita punya fee 3.5% setahun tu memang dikira setahun. Tapi sebenarnya dikira dia punya prorate daily basis. Setiap hari. Jadi sehari lebih kurang 0.0096%. Jadi hari berapa dia punya fee. Kat sini ada fee dia, management fee. Dan ni adalah dia punya profit. So ini yang lepas. Dan sampai sekarang lah kita nampak daripada tahun 2020 nampak yang merah ni masih lagi loss. Sebab apa? Harga tahun 2020 tu tinggi. Loss lah. Sampailah sekarang. Ada yang loss, ada lagi dah untung. 2016 ni kita untung. So next 5 year ataupun 10 years akan datang 2024 sampailah 2030 katakan. So kita boleh anggap lah. Kita boleh letak lah kat sini contoh harga berapa yang kebarangkalian yang akan berlaku dan berapa yang kita akan dapat. Jadi ni actual record ni. Actual record ni maksudnya dari segi harga dengan US dollar punya exchange rate, kita punya RM kan dengan US dollar, dengan harga emas, ini harga yang sebenar lah. Harga sebenar. Okey. Okay, boleh faham dia punya apa keadaan bila kita buat OPEX setiap bulan, syarikat kita tadi buat OPEX setiap bulan. Sama juga kalau individu buat ikut minimum bulanan setiap bulan, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Ni pun banyak dah ni dah terminate ni. Ini yang dah terminate. Ini yang dah terminate. So maksudnya dalam masa 14 hari dia akan hilang lah daripada ni. Banyak dah terminate. Tapi income ataupun monthly bulanan yang saya punya income, saya akan beli buat GPA dulu. Buat GPA dulu. Semua income buat GPA dulu, dapat cash baru belanja. Baru belanja. Jadi dia akan lekat dekat sini lah kita punya asset ni. Akan remain kat sini 100%. Okey. Saya 8 hari bulan ni, 8 bulan 12, saya dah buat kelas physical, kelas offline di Terengganu ni lah. Mana-mana yang ada dekat area Terengganu ni nak join, tak ada masalah beritahu saya. Nanti kita pergi. Kelas kita percuma je. Kelas per hari, setengah hari lah, 2 setengah 4 petang, hari Jumaat, 8 bulan tu.
sampai habis lah. Sampai pukul 5 macam tu. Lebih kurang slide dia macam ni jugalah. Cuma ada penambahan-penambahan sikit. Ada lebih kurang sekarang ni ada uh, lebih daripada 20 syarikat dah berdaftar. So saya harap semua tu boleh hadir untuk dengar penjelasan ni dan setakat hari ni semua dah ada beberapa syarikat tu yang daftar. Cuma tak buat lagi, daftar dah buat. Cuma tak start lagi buat dia punya off itu. Tak dapat lagi, tak nampak lagi dah dia punya rekod tu. Tapi dia punya tu dah daftar. Ada lagi satu syarikat tengah tengah duk bentang dekat dia punya board of director lah untuk buat off ni. Dia nampak macam benda baru lah. Macam benda baru. Kalau tak biasa dengan cara manual dengan mas pada gadai tu, dia akan nampak benda ni nampak complicated sikit lah. Tapi dah biasa tu benda tu mudah. Tunggu masa ataupun tunggu buat explanation, atau buat presentation, insyaAllah dia orang akan faham. Jadi doa-doa lah, benda ni lancar, banyak syarikat yang daftar. Sebenarnya, macam tadi lah, kita nak bantu dia untuk bina dana kecemasan untuk syarikat dia. Nak bina dana kecemasan, of course ketika syarikat tengah strong. Bila syarikat dah lemah, bukan kata nak bina dana kecemasan. Nak sustain, nak hidup pun susah. Betul. Jadi ni lah, kena bertindak segera sebelum terlambat. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, kita sampai jam je. Objektif kita ada 3. Ini baru objektif pertama. Objektif kedua kita macam mana. Itu sebab slide ni sebenarnya untuk kelas manual saya. Kelas manual, kelas offline. Sebab bila syarikat yang berminat, dia akan mula daftar. Lepas tu dia akan ada kelas yang seterusnya. Yang dah daftar tu, saya akan buat datang kelas yang seterusnya. Untuk dengar macam mana untuk nak buat investment dengan quarter meter ni. Sebab dah ada income daripada tak buat investment, rugilah. Baik buat investment. Buat investment dekat quarter meter ni kita faham dia tak ada risiko. Lagi mana fund tu kita boleh hold lah, kita boleh simpan dekat dalam position tu, tak tutup. Kalau ketika harga merendah, tunggu sampai harga mana. So dia tak ada risiko. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah nanti saya upload lah dulu yang video apa rakaman ni dalam grup nanti. Boleh rujuk balik, boleh boleh ulang-ulang tengok. Uh, apa-apa soalan boleh tanya dalam grup nanti. Tapi yang tak masuk grup nanti lagi boleh tanyalah refer masing-masing. Sebab kita ada grup coaching. Grup coaching tu ramai sekarang beratus orang lah. Apa tak ingat apa beratus. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah kita tangguh dulu kelas kita malam ni dengan pasal suara orang.